أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عبدا آبدين ودهر الداهلين اللهم علمنا ما جهلت وذكرنا ما نسيت ففهمناها سليمان وكنا الحكم وعلما وشكنا مع الهدى وسبحنا طيرا فائلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ورب الإبراهيم ورب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم رزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل والحفظ برحمتك يا رحيم أما بعد Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. Pada tengah hari ini dapat kita bersama-sama berkumpul di rumah Allah. Semoga apa yang kita usaha pada hari ini, semoga Allah Ta'ala catat sebagai pahala dan dibawa dari akhirat nanti, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama kali, terima kasih kepada pihak JKR kerana sudi menjemput saya pada hari ini. Dan insyaAllah sekarang kita masih lagi berada di bulan Rejab 1444 Hijrah Nabi SAW. InsyaAllah seperti biasa, bulan ini ada satu peristiwa yang dikenali sebagai peristiwa Isra' wa Mi'raj Nabi SAW. Jadi antara tajuk pada tengah hari ini iaitu Isra' wa Mi'raj mengajar erti beriman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Manusia ini dia hidup di dalam 3 dimensi waktu. Yang pertama masa lalu, yang kedua masa sekarang, dan yang ketiga masa yang akan datang. Masa yang lalu dipanggil sebagai kenangan, masa yang sekarang dipanggil kenyataan ataupun realiti, dan masa yang akan datang dipanggil impian, khayalan ataupun dipanggil cita-cita. Orang yang baik ialah orang yang mengambil pengajaran pada waktu masa yang lalu, dapat menentukan sikap masa sekarang dan dapat merancang untuk kehidupan yang akan datang. Jadi sebab itulah orang yang baik dia merancang bahawasanya hari ini lebih baik daripada semalam, dan esok dia pastikan lebih baik daripada hari ini. Jadi daripada konsep inilah dalam pertemuan kali ini kita nak mempelajari, nak menambah ilmu, mengambil pengajaran dari sebalik hikmah Isra' wa Mi'raj Nabi SAW sebagai tauladan untuk kita menghadapi kehidupan di abad ini. Baik, cuba kita perhatikan. Setiap bulan Islam pasti ada sejarah dan peristiwa yang tersendiri. Apabila masuk bulan Muharram, kita diingatkan dengan peristiwa hijrah Nabi SAW. Bila masuk bulan contoh seperti bulan Ramadan, kita diingat dengan peristiwa nuzulul Quran. Bila masuk bulan Zulhijjah, kita diingatkan dengan peristiwa korban. Bila masuk bulan Syawal, kita diingatkan dengan peristiwa Aidilfitri. Dan apabila masuk bulan Rabiul Awal, kita diingatkan peristiwa Maulid Nabi SAW. Dan sekarang kita berada di bulan Rejab, kita diingatkan dengan peristiwa Isra' wa Mi'raj Nabi SAW. Baik, semua kita maklum bahawasanya Al-Quran ini bukan kitab sejarah, tetapi isi yang terkandung di dalam Quran penuh dengan peristiwa-peristiwa dan sejarah. Jadi istimewanya Al-Quran menggunakan bahasa yang lain selain daripada bahasa-bahasa dunia. Lagi istimewa bila Allah nak mulakan cerita tentang Isra' Mi'raj, Allah Ta'ala mulakan dengan kalimah tasbih. Seperti mana dalam ayat pertama surah Al-Isra' Allah Ta'ala kata apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam
daripada Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Al-Aqsa Palestin. Maka ini semua disebut di dalam ayat Quran. Jadi kalau kita cuba faham betul-betul ayat Quran ni, insya-Allah kita boleh faham mengenai Isra wa Mi'raj. Ayat ini dimulakan dengan subhanallazi, maha suci Allah. Kalau mengaji balaghah dipanggil kalimah ijaz. Lafaz yang rekah tapi isinya padan. Sebenarnya kalimah ini ada makna yang tersirat. Kalimah asalnya subhanallah allazi, maha suci Allah. Maksudnya Allah menggunakan kalimah tasbih. Jadi kalau kita tengok dalam Quran, banyak peristiwa-peristiwa yang disebut dalam Quran tidak dimulakan dengan tasbih. Contoh seperti Allah cerita tentang awal-awal kejadian manusia, seperti Nabi Adam AS. Allah tak cerita tentang, Allah tak mula dengan tasbih. Bagaimana Allah Ta'ala cerita tentang Fir'aun bersama tentera dia pergi kejar Nabi Musa di tergelam Laut Merah, Allah pun tak cerita tentang dimulakan dengan tasbih. Bagaimana dalam Quran menceritakan peristiwa kaum Ad, kaum Lut, mereka diazab, dilaknat oleh Allah Ta'ala, itu pun tidak dimulakan dengan tasbih. Maksudnya tidak ada satu pun peristiwa yang lain dimulakan dengan tasbih. Cukup istimewa bila Allah nak mulakan menceritakan tentang Isra wa Mi'raj, Allah mulakan dengan kalimah tasbih. Subhanallazi, maha suci Allah. Maha suci Allah daripada ketidakmampuan, maha suci Allah daripada segala kekurangan. Maka Allah mempertaruhkan kesucian dia, nak membuktikan Isra Mi'raj ini adalah cerita yang benar. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan Allah, bila kita faham di sini Isra wa Mi'raj ialah satu peristiwa yang cukup luar biasa, maka Allah mulakan dengan tasbih subhanallah. Nak kata pada kita cerita ni bukan biasa, peristiwa ni luar biasa. Ialah ada satu peristiwa yang luar di atas kotak pemikiran kita, iaitu satu peristiwa akal di atas akal manusia. Ni. Jadi apakah hikmah Allah Ta'ala mulakan dengan tasbih? Kita maklum, dalam kehidupan kita ada macam-macam ibadah. Ada bentuk ibadah yang pertama, kerjanya kuat ataupun kerjanya kuat, modal punya besar. Apa dia tu? Iaitu kita derma, iaitu kita bina masjid, kita buat sekolah, kita buat pusat tahfiz. Kerja berat, modal besar. Sama juga pergi mengerjakan haji, kena tenaga yang kuat dan perlu modal yang banyak. Ada ibadat yang kedua dalam hidup ni, kerjanya kuat tapi modalnya kecil. Contoh seperti mana kita berpuasa. Puasa ni tak perlu modal apa, cuma perlu kepada kerja. Jadi berat sebenarnya puasa ni, daripada subuh sampai ke maghrib. Puasa mengajar pada kita bukan setakat lapar dan dahaga, tetapi mengajarkan kita juga supaya dapat menahan ketahanan nafsu. Ada orang boleh puasa tapi tak boleh tahan marah. Jadi berat jugalah kerjanya puasa ni. Sama juga bangun sahur, dia tak perlu pada modal tapi perlu kepada perbuatan yang berat. Ibadat yang ketiga, kerjanya ringan, modal pun sedikit. Apa dia tu? Iaitu disebut dengan kalimatut thayyibah, iaitu disebut dengan perkataan yang baik yang seperti diajar oleh dalam agama. Contoh, agama ajar apa? Bila kita jumpa kawan, kita kata Assalamualaikum. Bila kita nak mula satu pekerjaan baik, kita kata Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok satu benda yang hebat, kita kata Masya Allah. Atau kita tengok satu benda yang luar biasa, Subhanallah. Dan apabila kita tengok ataupun terkejut, kita kata Astaghfirullah. Dan bila kena musibah, kita kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila dapat nikmat, kita kata Alhamdulillah. Ini semua ibadat ringan, tak perlu modal. Antara ibadat yang disebut dalam surah Al-Isra ialah tasbih subhanallah. Yang kita kata subhanallah, itu adalah tak perlu kepada modal yang berat dan tak perlu kepada tenaga. Baik. Seterusnya ayat Allah Ta'ala sebut Asra. Subhanallazi asra. Cantik kalau ada anak lelaki letak nama Asra. Asra ni ayat Quran. Asra ni maksudnya ia telah
memperjalankan. Asra. Maha suci Allah subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Baik, kalimah asra ini asalnya sara yasiru. Maksudnya dibentuk kalimah majhul asra yusri isra'an. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi yang aktif di sini siapa? Nabi ke Allah? Allah yang aktif. Allah yang memperjalankan, Nabi dijalankan. Jadi apabila ke Nabi dijalankan, it's okay, tak ada masalah bagi Nabi. Contoh, bos minta kita pergi ke Johor Bahru untuk laksanakan tugas. Kata, Mat, pergi ke Johor Bahru, ada projek baru JKA ni. Allah, bos, pergi sendiri ke apa? Bukan, aku tolong bawa kau pergi. Okey, beres. Naik wifi pula tu. Oh, dah. Jadi kalau orang bawa kita pergi, tak ada masalah. Tak perlu modal, tak perlu apa tenaga. Orang yang tolong bawa kita. Tapi kalau minta kita pergi sendiri dengan modal kita sendiri, berat juga. Jadi Nabi ini tidak ada masalah kerana Nabi diperjalankan oleh Allah Ta'ala. Maka tidak heranlah daripada Masjidil Haram Mekah, Nabi dibawa ke Masjid Al-Aqsa Palestin. Daripada Palestin, Nabi naik langit pertama, langit kedua, langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Naik lagi langit Rabbul Arba, naik lagi Sidratul Muntaha, naik lagi di bawah Arash. Maka terima perintah solat, dibenar mendapat syurga neraka, kemudian kembali ke Mekah Al-Mukarramah. Semua tu perjalanan tak sampai 1/3 malam. Jadi kalau kita kata Nabi berjalan sendiri, tak mampu. Pasal apa dia? Dengan kudrat, dengan kekuatan Nabi, dengan masa yang singkat, tak mampu. Jadi ini semua terjadi mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah kita faham untuk memahami Isra Mi'raj ini bukan mengikut logik akal kita. Ini adalah logik mengikut kuasa dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, satu hari saya dijemput kuliah ke Melaka contohnya. Daripada KL nak bertolak ke Melaka. Maka saya pun balik rumah, saya pun ambil jubah saya dalam almari yang tengah sakut tu, saya pun pakai. Dan saya pun tolak daripada KL menuju Melaka start daripada pukul 9 pagi. Dan saya tak perasan dalam jubah saya tu ada seekor semut. Nah. Kemudian saya pun sampai di Melaka pada jam 11 pagi. Saya pun buat urusan apa semua. Maka siaplah urusan tu pada pukul 12. Daripada pukul 12 saya bertolak balik semula ke KL. Sampai KL semula pukul 3 petang. Kemudian saya sampai rumah, saya tanggal jubah, saya pun sakut balik jubah dalam almari. Kemudian keluar saya ke semut daripada jubah tanya. Dalam poket. Bila keluar saya ke semut, semut pun pergi jumpa dengan sahabat dia. Dia pun cerita, wahai geng-geng semutku. Tu. Pasal pergi jumpa geng semut lah ni. Tadi aku pergi ke Melaka tadi. Maka geng-geng semut kata, Mok, bila kau pergi, Mok? Tadi aku pergi, pukul apa? Pukul 9. Balik sini, pukul 3 petang. Mok, ikut logik akal semut lah ni. Mok, mana mungkin kita tubuh kecil, jalan perlahan. Mana mungkin tak sampai sehari kamu pergi Melaka boleh balik sini semula. Tak logik kata geng-geng semut. Dia panggil Mok dah pasal nama semut. Jadi ini merupakan tak boleh ikut logik akal kita. Maka semut tak kata, Mok, geng-geng grup WhatsApp kita, saya ni bukan pergi sendiri, saya masuk dari jubah orang ni. Orang tu bawa saya. Lepas saya tengok jadi tilawan Melaka, lepas kalah balik lah. Itu cerita sebenar. Begitulah yang berlaku pada awal-awal Nabi cerita pada sahabat, kepada orang Quraisy, menyebabkan Abu Jahal, Abu Muttalib, Abu Sufyan, geng-geng Abu lah, mereka tak percaya peristiwa Nabi pasal menggunakan otak fikiran, mengikut logik akal. Jadi kita dapat faham ini adalah kehendak Allah, bukan kehendak Nabi SAW. Maka Allah sebut dalam ayat Subhanalladzi asra, Nabi diperjalankan. Baik, kalimah yang ketiga, Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Subhanalladzi asra bi abdihi. Kalimah bi abdihi itu. Jadi maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Kenapa Allah sebut hamba dalam ayat ni? Kenapa Allah tak sebut ayat secara jelas? Kan lebih elok kalau Allah letak nama Muhammad tu, Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Mudah kita faham. Tetapi kenapa Allah letak bi abdihi? Tidak letak nama Nabi. Kerana di sini nak panggil hamba, dia ada dua konsep.
Konsep yang pertama, Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj bersama ruh dan jasad. Nak panggil hamba mesti bersama ruh dan jasad baru digelar hamba. Tapi kalau ada jasad tanpa ruh, apa dia? Mayat. Kalau ada jasad tanpa roh tapi jasad boleh terbang, apa dia? Hatu bocong. Nah, hatu bocong lah tu. Itu konsep hamba yang pertama. Konsep hamba yang kedua, bi'abdihi di sini, Nabi Muhammad SAW diakui oleh Allah Ta'ala sebagai hamba Allah yang sebenar. Dan Allah Rabbina, mesti kita tanda tanya, hanya urusan ni saja ke Nabi digelar sebagai hamba Allah? Habis kita semua ni yang hidup berpuluh tahun duduk semayang pun tak panggil hamba Allah ke? Kita duduk semayang, kita pun pergi haji, pergi umrah, kita pun dengar kuliah, kita pun solat sunat, kita pun suami yang soleh, kita isteri yang solehah taat pada suami. Takkan kita tak digelar sebagai hamba? Tiba-tiba peristiwa Nabi digelar pada hamba dengan peristiwa itu. Baik, itu mungkin tanda tanya soalan kita. Sebenarnya kita mendakwa kita sebagai hamba Allah. Siapa kata kita hamba Allah? Kita yang kata, betul tak? Kita sendiri yang kata kita hamba Allah. Bila kita sendiri kata kita hamba Allah, itu dipanggil pengakuan. Contoh, saya mengaku Saya mengaku Ustaz Arif kenal Perdana Menteri. Perdana Menteri kenal tak saya? Dia tak kenal pun saya. Itu dipanggil pengakuan. Jadi pengakuan kalau keluar mulut daripada hamba dia itu sendiri, nilainya cukup murah. Tetapi kalau pengakuan tu datang daripada Allah, nilainya cukup mahal. Sebab tu hidup kita kena ambil satu jalan, cari supaya Allah iktiraf kita sebagai hamba Allah. Itu tujuan hidup kita. Bukan setakat kita semayang, tapi kita nak supaya Allah lantik kita, Allah letak kita satu tatam maqam mahmudah, angkat pangkat kita dalam kehidupan ni sebagai hamba Allah yang sebenar. Yang tu kita nak. Subhanallah, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita digelar sebagai hamba Allah, jangan sesekali kita menghambakan diri selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan kena faham, sebelum Nabi digelar sebagai hamba Allah, Nabi mengalami satu zaman husni, satu zaman kegelapan, satu zaman kelabu. Sebelum Nabi diiktiraf sebagai hamba Allah, Nabi ni diuji dulu. Apa-apa benda pun nak dapat pangkat ke apa benda, kita biasa kena diuji dulu. Kena ada peperiksaan, kena ada tesisnya, kena ada paperworknya. Lepas dulu ujian, baru kita dapat title, pangkat dan sebagainya. Jadi Nabi sebelum digelar bi'abdihi sebagai hamba Allah, Nabi diuji. Mana ujian Nabi? Nabi kehilangan orang kuat Nabi. Yang pertama, Abu Talib, bapa saudara Nabi, meninggal dunia. Yang kedua, isteri Nabi nama Khadijah. Bila dua orang ni wafat, ketika itu orang Quraisy meningkatkan permusuhan kepada Nabi. Nabi mendapat tertengah cukup hebat bila dua orang ni tak ada. Nabi semakin hari semakin difitnah, semakin dicaci maki, dilontar kotoran unta pada Nabi. Bahkan Nabi diancam bunuh. Setelah ujian itu Nabi dapat berjaya, maka Nabi pun diiktiraf sebagai hamba Allah. Ibarat Allah Ta'ala kata lepas Nabi diuji, Muhammad ini adalah hamba-Ku yang sebenar. Tidak tergugat sedikit pun dengan ujian yang datang. Subhanallah. Boleh faham dah? Maka daripada sini dapat kita faham perjalanan Isra Mi'raj Nabi SAW daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik kepada langit ketujuh, kemudian bawa aras timur solat, kemudian lawat syurga neraka, kembali ke Masjidil Haram. Semua ini peristiwa terjadi menurut kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa sebenarnya tujuan Isra Mi'raj ni? Tujuan utama hanya Allah Ta'ala saja tahu. Tapi kalau nak tahu jawapan tujuan Isra Mi'raj, tengok ayat penghujung surah Al-Isra ayat pertama. Penghujung ayat dia kata linuriyahu min ayatina. Itu jawapan dia. Maksudnya seluruh perjalanan ajaib itu linuriyahu min ayatina, ialah Allah nak tunjuk kepada Nabi sebahagian kecil daripada kuasa Allah Ta'ala. Kenapa Allah tunjuk pada Nabi? Supaya Allah nak suruh Nabi beritahu kepada umat sebagai pengajaran. Tapi berapa orang saja boleh terima pengajaran ni dengan hati terbuka? Jangan ramai hanya sekadar knowledge tapi tak ambil pengajaran. Jadi seluruh perjalanan ajaib ini Allah perlihatkan kerana nak tunjuk sebagai kecil daripada kuasa Allah SWT. Mana sebagai contohnya? Sebagai misal,
Ketika Nabi berjalan Isra Mi'raj, Nabi pernah tengok ada satu umat ni sedang mencakar muka dia sendiri. Maka Nabi tanya, ya Jibril, ini contoh umat siapa? Jibril kata, ya Muhammad, inilah contoh daripada kalangan umatmu yang suka memburuk-burukkan saudara dia sendiri. Allah, nah. Tuan-tuan, benda ni kita kena hadam ni. Kita orang Islam bila mengucap kalimah syahadat, kita dipanggil bersaudara. Yang ni hanya ada pada orang Islam, tidak ada pada orang kafir. Nak satu padu satu umat, bukan dengan bangsa. Belum tentu dengan bangsa kita boleh menyatu padukan. Belum tentu dengan warna kulit boleh menyatukan. Belum tentu dengan negara maju ke apa boleh menyatukan, tidak. Yang boleh menyatukan kita dengan kalimah tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila orang ni mengucap, saudara kita, warna kulit hitam ke, putih ke, negara mana ke, bangsa apa ke, dipanggil saudara. Apa maksud saudara? Saudara ni masuk satu tubuh. Contoh, tangan kena duri, mulut kata aduh, mata keluar air, sakit tubuh refleks pasal sakit. Itu bersaudara. Dan ada pepatah mengatakan, apabila menepuk air dudulan, terpecik kena muka sendiri. Sebab tu kena jaga betul hubungan persaudaraan kita sesama Islam ni. Jangan disebab berbeza pandangan kita bermusuhan. Rugi memutus silaturahim, la qati'ur rahim, la khudahnya. Orang yang putus silaturahim tak masuk syurga, itu pertama rugi. Yang kedua, orang memutuskan silaturahim sesama saudara Islam, dia tak dapat doa orang mukmin. Setiap kali kita sembahyang kita kata apa? Rabbighfirli wal walidayya wal jami'il muslimina wal muslimat. Kalau kita buat zalim kepada orang mukmin, buat jahat pada orang mukmin, kita tak akan dapat doa orang mukmin. Kadang-kadang dosa kita terhapus disebab doa orang mukmin. Kadang-kadang kita tahu kita dosa banyak, bila mati esok tengok boleh masuk syurga. Ya Allah, pasal apa? Pasal orang mukmin tu doa untuk kau setiap hari. Pasal kita buat baik dengan orang mukmin. Sebab tu kena jaga hubungan orang mukmin. Jangan disebabkan yang tu warna kelabu asap, yang ni warna koko, yang ni warna purple, yang ni warna pink, menyebabkan kita tidak bersekali dalam ibadat, menyebabkan kita kafir mengkafir. Benda ni berlaku dulu. Minta maaf saya terpaksa tegur. Berbeza pandangan politik. Siapa tak semayang belakang orang tu, kata yang ni kafir ni. Berlaku tahun 80-an tahun Cina. Yang ni tak sah semayang ni. Dia kata tak sah pasal berbeza warna. Allah, tuan-tuan, ambil pengajaran ketika mana Kaabah dibina. Ambil pengajaran ni. Dalam riwayat Muslim, tak silap saya. Sejarah awal ketika mana Kaabah dibina. Siapa yang letak batu asas Kaabah ni? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Selepas Nabi Ibrahim, Nabi Ismail memerintah Kaabah, setelah itu datang zaman Quraisy. Selepas zaman Quraisy, mari pula zaman Nabi SAW memerintah Mekah. Selepas zaman Nabi, yang jadi gubernur selepas Nabi itu anak menakan kepada Siti Aisyah isteri Nabi, iaitu Abdullah bin Zubair. Selepas ketika Abdullah bin Zubair jadi gubernur, Hajjah bin Yusuf As-Saqawi satu orang jahat. Dia mari attack Abdullah bin Zubair. Bila dia attack Abdullah bin Zubair, dia bunuh, dia pacau, kemudian dia sula, dia sandar di Kaabah. Allah. Sebenarnya kalau kita tahu sejarah hadis Nabi tentang kisah Kaabah dengan Madinah, bila pijak kaki pergi umrah ke pergi haji, menitik air mata tuan-tuan. Kalau kita tahu, kalau tak tahu duk main situ, ambil tisu 2 kotak pasal lagi, ya Allah apa dosa. Tapi kita tak tahu. Sebab tu nak pergi umrah, belajar dulu peristiwa apa yang duk berlaku. Jangan duk harap kepada mutawih saja. Kadang ada mutawih pun tak tahu juga. Nah, kalau yang tahu alhamdulillah lah. Kita sendiri yang belajar. Jadi ketika Hajjah bin Yusuf As-Saqawi mari attack Abdullah bin Zubair, maka Hajjah yang memerintah Kaabah ketika itu. Satu perangai Hajjah ni, setiap kali dia pergi satu tempat, dia nak jadi tok imam sembahyang. Jarang orang nak sembahyang jadi tok imam. Dan bagi dia pakat tolak jadi tok imam. Bagus Hajjah ni, dalam duk jahat dia pun ada bagus dia juga. Tapi Hajjah ni orang jahat. Imam Malik, ada orang tanya, ya Imam Malik, nak kata apa pada Hajjah ni pasal jahat sangat? Imam Malik kata, aku beri 3 perkataan saja. Yang pertama, kafir ada pada Imam, ada pada Hajjah, fasik ada pada Hajjah, zalim ada pada Hajjah Yusuf bin As-Saqafi. 3 benda duduk pada Hajjah. Yang tu saja aku boleh bayar. Dia kata jahatnya Hajjah bin Yusuf As-Saqafi ni.
Maka bila dia jadi tok imam sembahyang, tiba-tiba di belakang dia jadi makmum siapa dia? Ibnu Umar. Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar. Dia pun follow belakang Hajjah. Lepas sembahyang, orang mari tegur Ibnu Umar. Ya Ibnu Umar, kamu tak kenal ke tu siapa tu yang kamu dah ikut sembahyang tu? Ya aku kenal, itu Hajjaj. Kamu tahu tak Hajjaj ni jahat? Dia bunuh orang Islam, dia buat zalim kepada orang Islam. Hajjaj kata apa? Itu Ibnu Umar kata apa? Aku pernah dengar hadis Nabi SAW kata bahawasanya kalau satu orang tu dia buat jahat, dia tanggung sendiri dosa saja. Tapi kalau satu orang tu buat baik, kita ikut dia, dia dapat pahala, kita pun dapat pahala. Maka daripada sini ulama tafsir mengatakan, kenapa Ibnu Umar tetap ikut sembahyang di belakang Hajjaj? Kerana Ibnu Umar tidak mahu orang berislam berpecah belah. Tengok, ini pengajaran untuk kita. Jangan disebabkan beza pandangan, jangan disebabkan tingkah laku, pengaruh, kita sanggup memburukkan saudara sendiri, hina saudara sendiri. Jangan. Jaga betul-betul tuan. Ni Nabi tengok ketika Isra Mi'raj, orang ni cakap muka dia sendiri kerana memburuk-burukkan saudara dia. Baik, itu pertama. Dan Nabi diperjalankan lagi Isra Mi'raj, Nabi tengok ada satu umat sedang dipotong lidah. Kemudian Nabi tanya, ya Jibril, ini golongan siapa? Jibril kata, ya Muhammad, inilah contoh golongan umatmu yang suka mengumpat, kata buruk kat orang, suka fitnah. Maka di akhirat lidahnya dipotong. Jaga lidah. Kadang-kadang dosa yang paling banyak sekali dalam tiap-tiap hari, lidah. Banyak dosa tiap-tiap hari lah dalam kehidupan kita, lidah. Sorry mujrimi azim mujrimi. Lidah tak bertulang walaupun kecil, tapi akibatnya besar kalau tak pandai jaga. Sebab tu kadang orang benci dekat kita pasal apa tuan-tuan? Kaki tak buat salah, tangan tak buat salah. Sebenarnya orang benci dekat kita seluruh tubuh badan kita kerana lidah. Lidah yang buat jahat, tapi habis orang benci mata kaki kita, sehingga apa yang kita milik, kereta kita orang benci, sehingga rumah kita orang benci, anak isteri kita benci. Bahkan bila orang dengar nama kita orang benci. Akibat daripada dosa lidah. Jaga betul-betul. Sebab tu sebelum bercakap, fikir dulu, benda ni beri kebaikan ke beri mudarat. Jangan pakai lepas saja. Baik. Kemudian Nabi diperjalankan lagi ketika Isra Mi'raj. Nabi tengok ada satu umat ketika di perjalanan sedang memikul satu beban kayu. Sudahlah berat beban kayu, kemudian ditambah lagi beban, ditambah lagi beban. Sepatutnya bila dah berat ni semakin dah berkurang dah. Tapi semakin berat tuan-tuan, semakin ditambah. Kemudian Nabi tanya, ya Jibril, ini contoh bagi siapa? Jibril kata, inilah contoh daripada kalangan umatmu, ya Muhammad, yang suka memikul amanah tapi tak mau laksanakan, kemudian ambil pula amanah yang lain. Hati-hati pegang amanah ni, bukan benda yang remeh. Tapi yang jadi masalah sekarang ni, orang berebut nak pikul amanah. Amanah ni tanggungjawab. Dan satu jawatan yang kita pikul, wajib kena tunaikan. Menjadi masalah sama sekarang, sudahlah jawatan yang dipikul tak laksanakan lagi. Bila orang tawar, nak lagi. Bila orang tawar, nak lagi. So alasan nombor 2. Tapi yang penting dapat jabatan dulu. Hati-hati, Nabi tengok orang ni ketika Isra Mi'raj duk pikul kayu dah lah berat, iaitu dia pikul, dia ambil amanah bertumpuk-tumpuk, menyebabkan dia berat di akhirat esok. Allah Rabbina. Kemudian lalu Nabi diperjalankan lagi, Nabi dipertontonkan ada satu kumpulan umat sedang menanam, kemudian terus keluar pokok, kemudian terus keluar buah. Apabila dipetik buah tu, keluar lagi buah. Bila dia petik, keluar lagi buah. Tak berhenti-berhenti keluar buah. Kemudian Nabi tanya, ya Jibril, ini contoh bagi siapa? Jibril kata, ya Muhammad, inilah contoh kalangan umatmu yang suka bantu orang lain, suka derma, suka infak, suka beri bantuan orang susah, beri pakaian, beri makanan. Maksudnya rezeki yang dia dapat bukan untuk kepentingan diri dia, tapi disalur kepada orang lain. Subhanallah. Nabi tengok sendiri, mendapat nikmat yang tak luar-luar. Maka ni antara jalan yang paling mudah kita nak dapat kesenangan akhirat, banyaklah derma. Allah Ta'ala kata apa? Wa ma indallahi baq, apa saja di sisi Allah itulah yang akan kekal. Yang tuan-tuan duk derma apa semua tu, keluar zakat, bantu orang, itu kekal di sisi Allah. Baik. Jadi banyak sungguh yang Nabi tengok ketika perjalanan Isra Mi'raj. Baik, nak cerita satu-satu memang tak habis lah, kena buka kitab khusus. Jadi apakah tujuan sebenar Nabi diisrakan? Kerana nak dapat perintah solat.
Tuan-tuan jangan anggap remeh solat ni. Jangan. Solat ni bendanya hebat bagi umat Nabi Muhammad. Baik. Kalau perintah fardu yang lain cukup tunggu ayat saja. Contoh fardu puasa. Ya ayyuhallazi kutiba alaikumusiyam. Cukup tunggu ayat lepas tu puasa. Kalau perintah haji cukup tunggu ayat lepas tu mengerjakan haji. Tetapi bila mari bab semayang tak cukup tunggu ayat, mari pula perintah supaya naik ke langit. Subhanallah. Ini bukan sesuatu yang biasa. Sebab tu semayang dalam agama ni dia ibarat seperti kepala dalam tubuh badan. Kita maklum kalau kudung tangan sebelah orang tu boleh hidup lagi. Kalau dia ni kudung kaki sebelah boleh hidup lagi. Kalau kudung telinga sebelah boleh hidup. Tapi kalau kudung kepala boleh hidup? Tak boleh hidup lah. Tapi kalau boleh hidup lagi kudung kepala tu apa dia? Itu kutilanak. Tu. Maksudnya begitu besar sekali semayang dalam agama. Sebab itulah tuan-tuan Allah, bila orang tanya apa tujuan untuk semayang ni, adakah semayang ni untuk Allah, faedah untuk Allah? Tidak. Sikit lagi. Sebenarnya semayang ni bukan untuk Allah SWT, tapi manfaat kelik kepada diri kita, tuan-tuan Allah. Sebab itulah tuan-tuan, nak panggil orang semayang mesti iqamatus solat, orang mendirikan semayang. Minta maaflah tuan-tuan, gambar yang berlaku hari ni bukan mendirikan semayang, tetapi kebanyakannya mengejarkan semayang. Apa maksud mendiri dengan mengerjakan semayang? Baik, kita cakap mengerjakan semayang. Mengerja semayang ni contoh macam ni. Lepas dia semayang dalam waktu, tetapi dia tidak menterjemahkan semayang di luar solat. Lepas semayang tetap mengupak orang, tetap berjudi, tetap mencuri. Itu maksudnya hanya mengerjakan semayang. Tetapi kalau orang ni mendirikan semayang, dia terjemahkan semayang tu di luar solat. Apa faedah semayang? Yang pertama, sembahyang mengajar kepada kita supaya ada sifat tawaduk, iaitu sifat rendah diri. Kita maklum dalam tubuh kita apa yang paling mulia? Kepala lah. Jadi kalau orang pegang tangan kita ketika bergaduh, kita boleh senyum. Orang pegang kaki kita bila bergaduh, kita boleh senyum. Tapi kalau budak tu pegang kepala kita, budak tu nanti dah. Jadi kepala punya main mulia, paling dimulia dalam hidup ni. Tetapi bila sujud di hadapan Allah, kepala letak sama taruh dengan kaki. Nak kata hinanya kita, rendahnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu Taala. Pasal Allah tak suka sifat sombong. Pasal orang sombong ni Allah dah tunjuk dah iblis dikeluar daripada syurga kerana sombong, tak mau sujud kepada Nabi Adam. Sombong sebab harta, sombong sebab pangkat, sombong sebab jabatan, maka Allah tak suka macam ni. Jadi orang semayang diajar supaya tawaduk. Baik. Yang kedua, solat mengajar kepada kita supaya ikhlas kerana Allah Ta'ala. Buat satu benda lillahi ta'ala. Ikhlas ni apa dia? Ikhlas ni contoh, minta maaf lah sebagai contoh lah. Ikhlas ni ibarat seperti kita buat haji di tandas. Ikhlas tak buat haji kat tandas? Ada yang tak ikhlas? Saya tak redha dah haji saya keluar kat tandas. Baik, kalau awak tak redha, ambil najis yang dalam JKA ni, bawa ada plastik balik ke rumah. Pasal tak redha sangat. Maksudnya bila kita dah buat najis tu, redha lah tu dah. Ada pergi tilik lagi lepas tu? Tak tilik dah. Maksudnya kita dah buang, kita tak fikir apa. Itu ikhlas. Baik. Yang keempat, yang ketiga, yang ni ramai orang nak. Solat dapat memberi ketenangan untuk diri kita. Subhanallah. Kalau rasa serabut, rasa stres, semayanglah. Sebagai contoh, biasalah. 2 minit lagi. Kita ni ada nafsu dan kita ada emosi, betul? Jadi kadang-kadang bila orang lain ada, kita nak ada macam orang lain. Bila orang lain nak, kita nak macam orang lain. Bila orang lain kejar, kita pun nak kejar macam orang lain. Menyebabkan hati kita rasa gelisah, rasa tak tenang. Sebagai contoh, ni contoh orang tak semayang ni. Bila jiran sebelah beli motor baru, dia demak. Bila jiran sebelah beli kereta baru, dia masuk hospital. Bila jiran sebelah beli rumah baru, mati terus jiran sebelah tu. Pasal diseksa oleh perasaan diri sendiri. Berbeza orang semayang. Orang semayang, bila dia tahu jiran sebelah beli motor baru, dia panah gitu. Bila dia tahu jiran sebelah beli kereta baru, dia pergi ambil wuduk. Bila tahu jiran sebelah beli rumah baru, dia pun semayang 2 rakaat. Allahu Akbar. Lepas semayang, turun hot kepanasan tersebut. Ni bagi orang semayang ni. Begitulah kita bergaduh dengan suami isteri. Dia boleh menenangkan dengan semayang. Sebelum ni bergaduh dengan suami isteri, siapa jiran sebelah tengok suami tinju kot tikak tu. Tinju kot tikak, bini baling dia hangor baling dengan kuali.
Apa je sebelah, bro, apa pasal? Tu bini gua tu macam wrestling dah pagi ni. Nah, oh aku kita juga tikak dia tak boleh kata apa dah. Maka bila masuk waktu zuhur, okey yang berhenti jap, kita semaya dulu berjemaah. Okey bang, kita berhenti jap, break jap. Maka solat berjemaah, Allahu Akbar. Suami isteri dapat dah habis semaya, salam, cium. Suami kata apa? Isteri kata apa? Bang, minta maaf bang tadi bang. Ya kita sambung balik mana? Jadi boleh mewujud ketenangan di dalam solat. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan Allah, sebagai kesimpulan di sini dapat kita faham apa dia? Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi ialah mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu yang pertama. Jadi kita kena ambil pengajaran Isra Mi'raj, jadikanlah peristiwa ini sebagai pengajaran untuk menambahkan iman kita. Pastikan kehidupan kita zaman sekarang, jadilah sebagai hamba Allah yang digelar sebagai hamba yang sebenar. Jagalah kualiti hamba tersebut. Ketika miskin, kita jadi hamba Allah. Ketika kaya, kita jadi hamba Allah. Ketika ada pangkat, kita hamba Allah. Ketika kita tak ada pangkat, tetap menjadi hamba Allah. Dan yang ketiga, selalulah jadikanlah setiap ibadah kita nilai ibadat. Macam mana nak jadi setiap gerak-gerik nilai ibadat? Niatlah setiap perbuatan cari rezeki apa benda lillahi ta'ala, insyaAllah lah. Jadi dengan peristiwa ini, secara sepintas lalu saya sebut tentang Isra Mi'raj dapat memberi pengajaran untuk kita, insyaAllah. Bukan setakat ini saja kita belajarlah dengan ustaz lain. Semoga memberi manfaat untuk kita dunia akhirat. Wallahu ta'ala alam. Setakat dulu insyaAllah, kita sambung lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa manfa'na wa zidna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.